Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen. Segmen singgah seram dan juga pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak bercerita tentang satu pengalaman yang dialami oleh seorang YouTuber semasa dia dan juga suami dia pergi camping di Ulu Kongso, Kuala Kangsar, Perak. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak bercerita tentang seorang lelaki. Lelaki yang boleh makan apa sahaja, tak kiralah benda tu makanan ataupun bukan makanan. Dan dia tak pernah kenyang. Dia sentiasa lapar. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Kisah ni adalah hasil kiriman email daripada seorang YouTuber yang ingin dikenali sebagai Maya. Maya ada satu YouTube channel. Nama YouTube channel Maya ni adalah Alam Seperti Maya. Maya menceritakan kisah-kisah seram. Channel dia lebih kurang macam channel saya lah. Saya sendiri pun dah pergi singgah dekat channel Maya dan memang sangat-sangat menarik. Jadi penonton-penonton semua singgahlah ke channel Maya. Maya ni dia berasal daripada Melaka, dia orang Melaka. Tapi sekarang ni, dia dan juga suami dia menetap di Ipoh, Perak. Kisah ni berlaku pada tahun 2022. Pada satu hari ni, musim cuti, Maya dan juga suami dia merancang nak pergi camping. Dan lokasi yang menjadi pilihan pada masa tu adalah di Ulu Kongso, Kuala Kangsar, Perak. Dekat situ memang ada satu tapak perkhemahan ni yang agak popular. Ramai orang datang camping dekat situ. Sebab dekat situ, lokasi dia sangat cantik. Cantik dan tenang. Ramai orang pergi dekat situ sebab tapak perkhemahan tu agak luas. Dan terletak betul-betul berhampiran dengan sungai. Dan disediakan tandas dekat situ. Jadi pada petang tu, Maya dan juga suami dia bertolaklah daripada Ipoh. Tapi bukan dia orang berdua je pada masa tu. Keluarga mertua Maya pun ikut pada masa tu. Tapi pada masa tu, cuma Maya dan juga suami dia je yang nak pergi camping. Yang lain ni cuma nak pergi singgah je lah. Malam nanti balik semula ke Ipoh. Diorang pun mulalah bertolak daripada Ipoh. Pergilah ke Kuala Kangsar. Kalau nak pergi ke tapak perkhemahan di Ulu Kongso, Kuala Kangsar tu, diorang perlu lalu satu jalan yang sangat sempit. Boleh muat sebiji kereta saja. Jalan sempit tu sepanjang 1 kilometer. Dan di kiri kanan jalan sempit tu, ada hutan, ada semak samun dan juga banyak pokok-pokok getah. Dipendekkan cerita, diorang pun sampailah dekat tapak perkhemahan tu. Tapi malangnya, dekat tapak perkhemahan tu, dah ramai orang. Ramai sangat family pada masa tu. Dah pacak kemah semua. Jadi diorang terpaksalah tukar rancangan. Nasib baik pada masa tu, kebetulan, tak jauh daripada tempat camping tu, dekat depan sikit, ada satu kebun buah-buahan. Dan pemilik kepada kebun buah-buahan tu adalah saudara sebelah suami Maya. Nama saudara suami Maya tu, pemilik kebun tu adalah Awi. Jadi diorang semua ni, pergilah ke kebun buah-buahan tu. Bila diorang semua dah sampai dekat kebun Awi ni, diorang pun minta lah izin nak masuk, nak camping dekat situ. Tapi pada masa tu, yang nak bermalam, betul-betul bermalam dekat situ, cuma Maya dan juga suami dia je. Yang lain ni, keluarga sebelah mertua Maya ni, malam nanti nak balik semula ke Ipoh. Awi pun benarkanlah. Diorang semua pun masuklah ke dalam kebun buah-buahan tu. Kebun buah-buahan milik Awi ni memang luas. Ada bermacam-macam jenis pokok buah-buahan dekat situ. Tapi Maya cakap, dia tak pasti pokok-pokok tu semua adalah pokok buah-buahan jenis apa. Sebab pokok-pokok tu semua kebanyakannya masih lagi kecil. Dan belum lagi berbuah. Cuma ada satu jenis saja pokok yang berbuah pada masa tu. Pokok limau kasturi. Dekat dalam kawasan kebun buah-buahan tu, ada satu pondok bangsal. Memang ada penghuni dekat situ. Ada seorang pekerja. Dan dekat dalam kebun buah-buahan tu juga, ada 2 biji tandas. Nama pekerja yang tinggal dekat pondok bangsal tu adalah Pak Cik Din. Umur Pak Cik Din ni lebih kurang 50 tahun. Dan memang Pak Cik Din ni tinggal dekat situ, menetap dekat situ. Awi upah Pak Cik Din ni untuk tengok-tengokkan kebun dia, jaga kebun dia. Jadi Pak Cik Din ni lah yang selenggara kebun tu setiap hari. Jadi pada masa tu, diorang pun mulalah buat aktiviti. Ada yang pasang kemah, Maya dan juga suami dia pasang kemah untuk malam nanti. Ada yang pergi mandi sungai, ada yang berborak. Lepas tu ada yang memasak. Memang seronok lah. Bila dah siap masak, diorang pun makan ramai-ramai sambil berborak. Sampailah jam 10 malam. Bila dah masuk pukul 10 malam, keluarga mertua Maya pun balik semula ke Ipoh. Awi pun bersama-sama dengan anak-anak dia balik semula ke rumah. Tinggallah Maya bertiga dekat situ. Maya, suami dia dan juga Pak Cik Din. Jarak antara pondok bangsal Pak Cik Din dan juga kemah Maya dan juga suami dia tak jauh.
lebih kurang 10 meter saja. Dipendekkan cerita, pada jam 11 malam, akhirnya Maya dan juga suami dia masuklah ke kemah untuk tidur. Pak Cik Din tidur dekat bangsal dia, pondok bangsal dia. Dekat kawasan tu sebenarnya ada banyak lampu. Tapi bila dah nak tidur tu, diorang padamkanlah lampu-lampu ni. Tinggallah 2 biji yang menyala. 2 biji lampu yang menyala ni, satu dekat luar kemah dan satu lagi berhampiran dengan tandas. Malam tu ketika sedang lena tidur, tiba-tiba Maya terjaga. Terjaga sebab dia nak pergi ke tandas. Dia pun kejutkanlah suami dia untuk teman dia pergi ke tandas. Suami Maya pun temankanlah pergi ke tandas. Dah selesai Maya buat urusan dia tu, dia pun kembali semula ke kemah. Tapi pada masa tu, suami Maya suruh Maya masuk dulu. Dia nak merokok sekejap dekat luar. Jadi Maya pun masuklah dalam kemah. Baringlah seorang-seorang dalam kemah tu. Sedang Maya berbaring tu, Maya terperasan sesuatu daripada luar kemah. Dekat luar kemah tu, ada sebiji lampu yang menyala. Jadi, kalau ada orang berdiri berhampiran dengan kemah tu, memang boleh nampak pantulan bayang orang tu. Pada masa itulah, Maya ternampak ada satu bayang kanak-kanak lelaki sedang berdiri di tepi kemah. Dan bukan tu saja, mata kanak-kanak lelaki tu seolah-olah bernyala berwarna merah. Nak kata suami Maya memang tak mungkin, sebab bayang suami Maya ada dekat sebelah lain. Boleh nampak bayang suami Maya ni sedang merokok. Maknanya bayang budak lelaki tu memang bukan suami Maya dan bukan Pak Cik Din. Sebab bayang tu kecil sangat, saiz kanak-kanak. Maya dah mula ketakutan pada masa tu. Tapi nasib baik tak lama. Suami dia merokok tak lama. Bila suami dia masuk dalam kemah, Maya pandang ke arah suami dia, pandang balik ke arah bayang tu tadi. Bayang budak tu dah hilang. Tak lama lepas tu suami Maya pun tidur. Tinggallah Maya ni. Maya memang tak boleh tidur pada malam tu. Maya cuba lelapkan mata. Dia cuma tidur-tidur ayam je lah pada malam tu. Keesokan paginya, Maya dan juga suami dia pun bangunlah daripada tidur. Pada masa tu dah pukul 6.15 pagi. Diorang berdua pun bergilirlah pergi ke tandas. Mula-mula Maya pergi dulu. Pergi buang air semua, ambil semayang, balik semula ke kemah. Lepas tu suami Maya pula nak pergi ke tandas. Pada masa tu, suami Maya pesan supaya Maya ni semayang dulu. Semayang dulu sebab dia nak pergi ke tandas mungkin lama, dia sakit perut. Maya pun masuk dalam kemah. Mulalah pakai kain semayang, mulalah berdiri berhampiran dengan pintu belakang kemah. Memang rapatlah ke pintu belakang kemah. Kemah tu macam yang kita tahulah, dekat depan ada satu pintu, dekat belakang ada satu pintu. Pintu yang jenis separuh bulat tu, yang jenis zip separuh bulat. Pintu yang bahagian belakang ni memang betul-betul rapat dengan badan Maya. Tapi dekat bahagian belakang ni, kalau buka zip tu, tak terus nampak dekat luar. Dia ada satu fly sheet daripada atas, kemudian fly sheet tu dipacakkan ke tanah. Jarak antara fly sheet tu dengan bahagian utama kemah lebih kurang setengah meter. Memang tak boleh keluar terus. Kena buka dulu fly sheet tu yang dipacakkan ke tanah, angkat baru boleh keluar. Maknanya ruang dekat belakang tu memang sempit lah. Memang kalau nak berdiri dekat situ memang tak boleh. Kalau tak cabut fly sheet tu memang tak boleh berdiri dekat situ. Maya pun mula semayang. Pada rakaat pertama tu, tiba-tiba Maya terdengar dan terasa seolah-olah ada satu jari ataupun ranting kayu digeselkan daripada bahagian belakang kemah tu, betul-betul dekat belakang dia, sampailah ke bawah ke tanah. Boleh dengar bunyi dan boleh rasa bunyi sesuatu bergesel dengan kanvas kemah. Masa tu perasaan Maya memang jangan cakap lah. Nak khusyuk semayang ke apa memang tak ada dah. Yang terfikir pada masa tu, siapalah yang berdiri dekat belakang ni? Dekat belakang tu kan sempit. Siapa yang boleh berdiri dekat belakang tu? Siapalah yang pergi letak jari ataupun ranting kayu, seret sampai ke bawah? Nak kata orang dewasa, suami dia ke siapa yang menyakat dia, memang tak logik. Sebab memang tak muat nak berdiri dekat belakang tu. Kecuali kanak-kanak. Kanak-kanak ataupun budak-budak, memang boleh sebab badan dia orang kecil. Tapi Maya buat tak tahu je. Maya teruskan semayang dia sampai habis. Bila Maya dah bagi salam, dah habis semayang, masa itulah suami Maya masuk ke dalam kemah. Maya pun tanyalah suami dia. Maya tanyalah, tadi ada usik dia tak? Main-main dekat belakang kemah. Letak jari dekat kanvas kemah tu, tarik ke bawah. Sebab suami Maya ni kadang-kadang memang suka menyakat Maya. Suami Maya terkejut bila dengar Maya cakap macam tu. Sebab pada masa tu, dia masih lagi di tandas. Suami Maya pun bagi tahu Maya, memang bukan dia. Lebih kurang jam 7.30 pagi macam tu, matahari dah naik sikit-sikit, Maya pun keluar daripada kemah. Keluar daripada kemah dan Maya pergi tengok dekat bahagian belakang kemah. Memang fly sheet tu tak tersentuh langsung. Tak ada orang cabut. Maya mula terfikir, takkanlah suami dia yang boleh masuk dekat tempat sempit tu, letak jari dekat kanvas kemah,
tarik sampai ke bawah. Semata-mata nak menyakat dia. Kalau budak pun, mungkin yang usia 2-3 tahun, bolehlah muat dekat belakang tu. Tapi, di kawasan tu, mana ada budak-budak? Itulah kisah yang pernah berlaku kepada Maya semasa dia dan juga suami dia berkemah di Ulu Kongso, Kuala Kangsar, Perak pada tahun 2022. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Tarare. Tarare ni adalah orang Perancis. Dia lahir pada tahun 1772. Masa lahir, dia normal, sama macam bayi yang lain. Tapi, bila Tarare dah menjadi remaja, nafsu makan dia mula meningkat. Katanya pada masa tu, masa dia remaja, dia boleh makan 1/4 lembu. Maknanya, lembu seekor tu, kita bahagi 4, dia boleh makan 1/4 lembu tu. Dengan selera makan macam tu, mesti kita fikir, Tarare ni mesti gemuk. Tapi tak. Tarare pada masa tu, umur 17 tahun, berat badan dia baru mencecah 100 pound ataupun 45 kilo. Maknanya, Tarare pada masa tu, dia tak gemuk, dia kurus. Tapi, walaupun Tarare ni kurus pada waktu remaja dia tu, dia ada beberapa ciri pada tubuh badan dia yang pelik. Mulut Tarare katanya agak lebar daripada manusia biasa. Dia boleh letak 12 biji telur dalam mulut dia. Maknanya, dekat dalam pipi dia, belah ni boleh letak 6 biji telur, belah ni 6 biji telur. Punyalah besar mulut Tarare ni. Dan gigi Tarare sangat kotor. Di bahagian perut pula, Tarare ni, kalau dia baru lepas makan, perut dia akan mengembung. Kelihatan macam belon. Tapi bila perut dia kosong, perut dia akan nampak menggelebih. Nampak macam belon yang tak ada angin. Menggelebih di sekitar kawasan pinggang dia. Dan lagi satu perkara yang ada pada Tarare pada masa tu adalah bau badan dia. Tarare ni katanya sangat-sangat busuk bau badan dia. Sampai tahap orang dah tak boleh nak pergi dekat dengan dia sebab bau dia terlalu busuk. Dan disebabkan perkara-perkara ni lah, akhirnya mak ayah Tarare halau Tarare daripada rumah. Diorang dah tak sanggup nak jaga Tarare, nak bagi Tarare makan. Banyak sangat Tarare makan. Diorang pun dah tak larat nak ikut selera Tarare. Selepas Tarare dihalau daripada rumah, Tarare terpaksa mengemis. Mengemis di tepi jalan dan kadang-kadang mencuri untuk mengisi perut dia. Lama-kelamaan orang ramai mula perasan kelakuan Tarare. Bila orang ramai dah perasan tu, diorang pun cubalah bagi kerja dekat Tarare. Kerja sebagai seorang penghibur jalanan. Biasa kalau kita nampak dekat tepi jalan ni, ada orang main alat muzik, ada yang menyanyi kan. Lepas tu orang bagilah duit. Tarare ni berbeza sikit. Dia tak buat persembahan dengan cara menyanyi ataupun bermain alat muzik. Dia buat persembahan dengan cara makan apa sahaja yang orang bagi dekat dia. Pernah sekali ni, ada orang bagi 1 tong apple dekat dia. Dia dengan selambanya habiskan 1 tong apple tu. Memang terkejutlah orang ramai. Sampailah satu masa, tiba-tiba Tarare jatuh sakit. Perut dia sakit. Selepas sakit perut tu, orang ramai pun bawa lah Tarare ni pergi ke hospital. Bila dah sampai dekat hospital, doktor pun bagilah ubat laxatif yang paling kuat dekat Tarare. Tarare pun dibenarkan keluar daripada hospital dan dia pun sembuhlah sekejap. Pada tahun 1792, ada satu perang berlaku di Perancis. Bila dah berlaku perang tu, keadaan makin susah. Tarare pun makin sukar untuk dapat makanan. Masa ni Tarare memang tak ada pilihan. Dia sampai pergi dekat sampah. Selongkar sampah, makan aja apa-apa yang dijumpa. Disebabkan itulah, sekali lagi Tarare ni jatuh sakit. Bila dah jatuh sakit tu, Tarare pun dihantarlah ke satu pusat rawatan di kem tentera. Sebenarnya pada masa tu, pihak tentera ambil Tarare bawa pergi dekat pusat rawatan dia ada sebab. Pihak tentera dah tahu pasal kebolehan Tarare ni boleh makan segala benda. Jadi, sepanjang tinggal di kem tentera tu, dekat pusat rawatan tu, pihak tentera buat satu eksperimen. Nak tengok betul ke Tarare ni boleh makan segala benda. Perkara pertama yang diorang uji adalah diorang sediakan satu meja. Dekat atas meja tu, diorang hidangkan hidangan untuk 15 orang. Diorang pun bagi tahu Tarare supaya untuk habiskan semua hidangan tu untuk 15 orang tu. Perkara ni memang mudahlah bagi Tarare. Sekejap aja habis semua hidangan tu. Lepas Tarare dah makan habis ke semua hidangan tu, dia pun tidur. Ujian seterusnya, pihak tentera bagi seekor belut. Disuruh Tarare makan. Ujian ni lagi senang. Tarare ambil belut tu, dia gigit kepala belut tu dan ditelan macam tu je. Dia langsung tak kunyah. Ditelan terus masuk dalam perut dia. Pernah sekali ni orang nampak Tarare ni ditangkap kucing hidup, kemudian disiat. Disiat jadi separuh. Darah yang keluar daripada kucing tu disedut semua, dia keluarkan isi perut semua, dia makan.
Lepas tu dia ambil sisa kucing tu, dia makan, dia kunyah dan dia keluarkan balik tulang dan juga kulit kucing. Sampai macam tu sekali selera makan si tarari ni. Apa yang tarari buat ni lebih kurang sama dengan burung hantu. Burung hantu pun kalau dia makan tikus, dia buat macam tu juga. Dia makan tikus, kemudian dia keluarkan balik gumpalan kulit dan juga tulang. Pada masa tu pihak tentera dah sahkan, betul lah, tarari ni boleh makan apa saja. Jadi jeneral tentera pada masa tu ada satu idea. Pada satu hari ni, jeneral tentera tu datang dekat tarari. Dia ada bawa satu kotak. Dalam kotak tu sebenarnya ada satu dokumen rahsia. Jeneral tu pun tanyalah tarari, kamu boleh tak makan kotak kayu ni? Mula-mula tarari macam tak naklah makan kotak kayu tu kan. Lepas tu jeneral tu cakap, kalau kamu boleh makan benda ni, kami akan bagi makanan yang banyak kepada kamu. Bila tarari dengar jeneral tu cakap macam tu, dia pun ambil kotak tu dan terus telan. 2 hari selepas dia telan kotak kayu tu pun keluarlah melalui najis dia. Kotak kayu tu berada dalam keadaan yang sempurna lah. Bila jeneral tu tengok keadaan kotak kayu tu okey, dia pun bagilah hadiah makanan dekat tarari, macam yang dijanji hari tu. Sebenarnya pada masa tu jeneral tu buat macam tu sebab dia nak jadikan tarari ni spy. Tarari pun tak nak pada masa tu, dia terpaksalah ikut arahan jeneral tu. Maka bermulalah hidup tarari sebagai spy. Dia pun telanlah kotak kayu yang ada dokumen macam yang dia buat hari tu. Dia pun masuklah ke Jerman. Mula-mula rancangan tu memang berjalan lancar. Tapi bila dah sampai dekat Jerman tu, tarari mula buat perangai dia. Dia jadi lapar dan dia mula makan dengan banyak. Orang Jerman mula perasan tingkah laku pelik si tarari ni. Dan bila orang tangkap, orang tahulah dia ni bukan orang Jerman. Sebab tarari tak boleh nak bercakap bahasa Jerman. Jadi kantoilah dekat situ. Dia pun dipukul dengan sangat teruk. Kemudian dipulangkan balik ke negara Perancis. Bila dah masuk semula ke negara Perancis, tarari pun merayu dekat pihak tentera. Katanya dia dah tak sanggup nak jadi spy. Teruk sangat dia kena pukul hari tu. Dan pada masa yang sama, keadaan kesihatan tarari pun mula menurun. Makin lama makin teruk keadaan kesihatan dia. Dia pun ditempatkan di satu hospital. Sepanjang dirawat di hospital tu, dah macam-macam cara pihak hospital cuba. Antaranya adalah bagi makan tembakau. Dia suruh tarari ni makan tembakau. Tapi tak jadi. Lepas tu cuba makan cuka pula. Tak jadi. Selera makan tarari masih lagi tinggi. Rasa nak makan banyak benda. Sedangkan pada masa tu, keadaan kesihatan tarari memang sangat-sangat teruk. Pada masa tu tarari memang dah hilang arah lah. Tarari dah banyak kali menyelinap keluar daripada hospital. Dia mula mencari makanan di kawasan pembuangan sampah. Dan kadang-kadang tarari sampai berebut dengan anjing nak makan sisa makanan tu. Makin lama keadaan tarari makin teruk. Pernah ada orang nampak tarari ni, dia pergi minum bekalan darah yang sepatutnya masuk ke tubuh pesakit lain. Dan pernah ada pekerja hospital yang ternampak tarari ni berada di bilik mayat dan dicuba makan mayat-mayat yang berada di hospital tu. Walaupun dah banyak kes yang tarari buat di hospital tu, pihak hospital masih lagi boleh bersabar dengan tarari. Sampailah satu hari, di hospital tu ada satu laporan yang mengatakan ada seorang bayi yang berusia 14 bulan hilang daripada hospital tu. Hospital syak pada masa tu memang tarari yang makan bayi yang berusia 14 bulan tu. Dan bila doktor soal tarari, memang tarari ni nampak macam orang bersalah. Dia diam aja tak cakap apa-apa. Tak lama lepas tu, tarari pun dibuang daripada hospital. Selama 4 tahun, tarari hidup sebagai gelandangan. Tak ada rumah, tak ada tempat tujuan. Sumber makanan tarari pada masa tu hanyalah sampah. Dia selongkar sampah, dia makan. Selepas 4 tahun, tarari mula jatuh sakit. Jatuh sakit yang sangat teruk. Tarari pun akhirnya dibawa semula ke hospital. Pihak hospital mengesahkan tarari menghidap penyakit tuberkulosis ataupun TB. Dan tak lama selepas tu, tarari pun meninggal. Bila tarari dah mati, pihak hospital pun mula buat siasatan. Adalah seorang doktor ni, dia buka mulut tarari nak tengok kat dalam lah. Biasanya kalau orang normal, kalau kita buka mulut, memang tak akan nampak perut dekat dalam tu. Tapi tarari ni berbeza. Bila doktor buka mulut dia, boleh nampak sampai ke perut. Memang direct, daripada mulut sampai ke perut. Sebab tu tarari ni boleh makan dengan sangat banyak. Rupa-rupanya bahagian kerongkong dia tu lebih besar daripada manusia normal. Dan bila doktor buat bedah siasat, diorang dapati sistem pencernaan dalam tubuh tarari ni penuh dengan nanah. Nanah dan juga ulcer. Memang tak heran lah. Sebab tarari ni sepanjang hidup dia, bermacam-macam benda dia makan.
Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.